Salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok tentang konsep hypotonik, hypertonik dan juga isotonik. Hypotonik dan juga isotonik ini akan berlaku di dalam sel tumbuhan dan juga di sel haiwan, iaitu pada sel darah merah. Kita ambil sel epidermis bawang ini sebagai contoh sel tumbuhan. Apakah yang akan berlaku jika sel epidermis bawang ini direndam di dalam larutan hypertonik? Mula-mula kita kena tengok apa itu larutan hypertonik dan sifat-sifatnya. Larutan hypertonik ini mempunyai kepekatan zat terlarut yang tinggi, maka keupayaan air menjadi rendah. Apabila larutan hypertonik ini mempunyai keupayaan air yang rendah, maka sel pengecutan ini disebut sebagai plasmolisis. Apabila berlaku plasmolisis, sel tumbuhan ini akan menjadi flaccid. Kita tengok konsep osmosis. Osmosis ini pergerakan molekul air. Pergerakan molekul air akan bergerak dari keupayaan air yang tinggi ke keupayaan air yang rendah. So, kalau kita tengok dalam larutan hypertonik ini, keupayaan airnya rendah. So, air meresap keluar secara osmosis dari sel. Dalam larutan hypotonik pula, kepekatan bahan terlarut adalah rendah. Maka, keupayaan air pula menjadi tinggi. Apabila keupayaan larutan hypotonik ini menjadi tinggi, maka keupayaan air di dalam sel bakul menjadi rendah. Kita kan dah tengok osmosis ini pergerakan molekul air dari keupayaan air yang tinggi ke keupayaan air yang rendah. So, kat sini pun macam tu. Larutan hypertonik mempunyai keupayaan air yang tinggi. So, air akan meresap masuk sel tumbuhan ini menjadi segar. Di dalam sel darah merah pula, dalam larutan hypertonik sama juga molekul air meresap keluar menyebabkan sel darah merah ini mengecut. Pengecutan ini dinamakan sebagai krenasi. Di larutan isotonik, tiada pergerakan air bersih, maka sel darah merah tidak mengubah ke bentuk yang lain. Di dalam larutan hypotonik pula, kepekatan bahan terlarut yang rendah menyebabkan keupayaan air yang tinggi. So, dalam sel darah merah ni keupayaan air menjadi rendah. So, osmosis berlaku dari keupayaan air yang tinggi ke keupayaan air yang rendah. Maka, molekul air di dalam larutan hypotonik akan meresap masuk ke dalam sel darah merah secara osmosis, menyebabkan sel darah merah ini mengembang dan akhirnya pecah. Proses ini dinamakan sebagai hemolisis. Sekarang kita akan tengok tentang pergerakan bahan merentasi membran plasma. Terdapat dua jenis pengangkutan. Pengangkutan pasif dan juga pengangkutan aktif. Apakah yang dimaksudkan dengan pengangkutan pasif? Pengangkutan pasif pergerakannya berlaku mengikut kawasan kepekatan dari kepekatan tinggi ke kepekatan yang rendah, mengikut kecerunan kepekatan. So, kalau mengikut kecerunan kepekatan, pergerakannya tidak memerlukan tenaga. Jika kita tengok pengangkutan aktif, pergerakannya melawan kecerunan kepekatan, iaitu dari kawasan kepekatan yang rendah ke kawasan kepekatan yang tinggi. Oleh itu, pergerakannya memerlukan tenaga. Mula-mula kita akan tengok proses resapan ringkas. Resapan ringkas ini pergerakan rawak, molekul ataupun ion mengikut kecerunan kepekatan sehingga keseimbangan tercapai. Osmosis pula pergerakan molekul air dari kawasan terlarut rendah ke kawasan terlarut tinggi melalui membran separa telak. Resapan berbantu pula menggunakan bantuan iaitu protein pembawa dan protein liang. Okey, ini adalah gambar raja proses resapan ringkas. Kalau kita tengok, kan resapan ringkas ini pengangkutan pasif. So, pengangkutan pasif dari kepekatan yang tinggi ke kepekatan yang rendah. So, kalau kita tengok kat sini, molekul oksigen.
Molekul oksigen di sini mempunyai kepekatan yang tinggi berbanding dengan molekul oksigen di sini. So, pergerakannya dari kepekatan yang tinggi ke kepekatan yang rendah. Kan kita dah tengok resapan ringkas ni pergerakannya sehingga keseimbangan tercapai. Apakah maksud keseimbangan tercapai? Maksudnya pergerakan itu berlaku sampai keseimbangan tercapai. Keseimbangan tercapai itu kepekatannya tidak wujud. Kalau kita tengok kat sini kepekatan tinggi, kat sini pula kepekatannya rendah. So kalau dah capai keseimbangan, maka tiada kepekatan, iaitu kedua-dua tempat ini mempunyai kepekatan yang sama sahaja. Kalau kita tengok proses osmosis ini pula, kan osmosis berlaku, iaitu pergerakan molekulnya dari kepekatan bahan terlarut yang tinggi ke kepekatan bahan terlarut yang rendah ke kepekatan bahan terlarut yang tinggi. So, kalau kita tengok kat sini, air mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah. Tetapi kat sini pula bahannya mempunyai kepekatan bahan terlarut yang tinggi. So, keupayaan air, kalau kepekatan bahan terlarutnya rendah, maka keupayaan air menjadi tinggi. Dekat sini pula, kepekatan bahan terlarutnya tinggi, maka keupayaan air menjadi rendah. So, osmosis berlaku dari kawasan keupayaan air yang tinggi ke keupayaan air yang rendah, kan? So, pergerakannya dari air ke sini. Okey. Kalau kita tengok proses resapan berbantu ini, macam mana proses resapan berbantu ini berlaku? Mula-mula, resapan berbantu ini berlaku dengan bantuan protein pembawa. Asid amino dan glukosa ini merupakan molekul besar. Molekul besar pula memerlukan bantuan seperti protein pembawa untuk masuk ke dalam membran plasma. So, macam mana prosesnya? Asid amino dan glukosa, mula-mula molekul yang besar itu akan bergabung dengan protein pembawa. Selepas itu pula, molekul bergabung di tapak aktif protein pembawa. Lepas tu, protein pembawa pula akan berubah bentuk untuk membawa molekul itu merentasi membran plasma. Kan mula-mula macam ni. So, molekul asid amino ataupun molekul glukosa akan bergabung dengan protein pembawa. Lepas tu pula, molekul asid amino ataupun molekul glukosa akan bergabung di tapak aktif. Kalau dah bergabung di tapak aktif protein pembawa akan berubah bentuk macam ni, segitiga terbalik, untuk membenarkan molekul ini masuk ke dalam membran plasma. Selepas itu pula, protein pembawa akan berubah bentuk. Kan dah macam ni. So, molekul akan masuk. Kalau dah masuk, molekul itu dah masuk, protein pembawa akan berubah bentuk asal untuk mengangkut molekul yang lain. Yang ni pula contoh pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif ini melawan kecerunan kepekatan, kan? So, maksudnya dari kepekatan yang rendah ke kepekatan yang tinggi, maka memerlukan tenaga. So, ini contoh pengangkutan aktif. Kita tengok 3 ion natrium ini bergabung dengan protein pembawa. So, kalau korang tengok sini, kepekatan ion natrium kat sini tinggi, tetapi kepekatan ion natrium kat sini pula rendah. So, mula-mula ion natrium ini akan bergabung dengan protein pembawa. Lepas dah bergabung dengan protein pembawa, ATP ini adalah tenaga. ATP ini akan terurai menjadi P-fosfat dan juga ADP. Kumpulan fosfat ini akan terikat kepada protein pembawa. Kenapa dia terikat dengan protein pembawa? Untuk membekalkan tenaga. Ikatan fosfat ini akan membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein
pembawa, lalu ion natrium dapat diangkut melalui protein pembawa ke luar sel. Kalau kita tengok pergerakan ion kalium pula, kepekatan kat sini adalah rendah, tetapi kepekatan ion kalium dekat sini adalah tinggi. So, kalau pengangkutan aktif dari kepekatan yang rendah ke kepekatan yang tinggi. So, mula-mula dua ion kalium dari luar sel akan bergabung dengan protein pembawa. Selepas itu, kumpulan fosfat akan meninggalkan protein pembawa. Kalau dah meninggalkan protein pembawa, maksudnya protein pembawa ni tidak ada tenaga. Kalau dah tidak ada tenaga, protein pembawa ini akan kembali ke bentuk asal. Kalau dah kembali ke bentuk asal, ion kalium ini boleh merentasi membran plasma. Sekarang kita akan tengok soalan pula. Sesetengah suri rumah merendam sayur-sayuran dalam larutan garam sebelum dimasak supaya racun serangga dan ulat dapat dihapuskan. Huraikan mengapa sayur-sayuran yang direndam terlalu lama dalam larutan garam akan menjadi layu. Sebab larutan garam ni kan larutan hipertonik. Kalau larutan hipertonik maksudnya kepekatan bahan terlarut dalam larutan hipertonik adalah tinggi. Maka keupayaan air menjadi rendah. Tetapi dalam sel sayur-sayuran pula, keupayaan air menjadi tinggi. So, osmosis berlaku, pergerakan molekul air berlaku, iaitu daripada sel sayur-sayuran ke larutan hipertonik. Iaitu molekul air dari sel sayur-sayuran akan meresap keluar secara osmosis ke larutan hipertonik. Kita tengok jawapan yang tepat. Sayur-sayuran yang direndam terlalu lama dalam larutan garam akan layu kerana larutan garam yang hipertonik terdapat subsel sayur-sayuran menyebabkan air meresap keluar dari sel secara osmosis. Soalan kedua pula, cadangkan satu cara untuk mengembalikan kesegahan sayur-sayuran tersebut. Kalau nak mengembalikan kesegahan, sayur-sayuran itu memerlukan air. Okey, jawapan untuk soalan itu adalah untuk mengembalikan kesegahan sayur-sayuran tersebut direndam semula dalam air. Air dari persekitaran luar akan masuk semula ke dalam sel sayur-sayuran dan kesegahan sel dipulihkan. Air ini digunakan kerana air merupakan larutan hipotonik. Soalan B pula, huraikan secara lengkap bagaimana molekul asid amino dapat diangkut merentasi membran plasma. Kita tahu bahawa molekul asid amino ini merupakan molekul yang besar. Kalau molekul yang besar memerlukan bantuan. Oleh itu, molekul asid amino hanya mampu merentasi membran plasma melalui resapan berbentuk. Resapan berbentuk ini merupakan pengangkutan pasif. Kalau pengangkutan pasif, pergerakannya dari kepekatan yang tinggi ke kepekatan yang rendah. Okey, kita tahu yang molekul asid amino ini memerlukan protein pembawa untuk masuk ke dalam membran plasma. Kita akan tengok jawapan yang tepat. Molekul asid amino diangkut merentasi membran plasma melalui resapan berbentuk mengikut kecerunan kepekatan dengan bantuan protein pembawa. Molekul asid amino akan bergerak ke arah protein pembawa dan bergabung dengan tapak protein pembawa. Protein pembawa berubah bentuk untuk membolehkan molekul asid amino bergerak merentasi protein pembawa ke dalam sel. Selepas itu, protein pembawa akan kembali kepada bentuk asal dan bersedia untuk mengangkut molekul asid amino yang lain. Sekarang pula kita akan tengok soalan C. Krim kosmetik yang mengandungi liposom dikatakan lebih berkesan dalam penjagaan kulit. Berikan penilaian anda mengenai pernyataan ini. Apakah yang dimaksudkan dengan liposom? Ini adalah liposom. Liposom ini merupakan sfera mikroskopik. Terdiri seperti fosfolipid, iaitu ada kepala hidrofolik dan juga ekor hidrofobik. Di tengah-tengah ini ada ruang aqueous, iaitu boleh ada ubat-ubatan ataupun vaksin ataupun bahan kosmetik. Kegunaan liposom ini untuk membawa ubat-ubatan ini ke kulit.
Jawapan untuk soalan C adalah liposom ialah vesikel yang mengandungi larutan aqueous dikepung oleh membran yang terdiri daripada fosfolipid. Liposom digunakan untuk mengangkut bahan aktif dalam bahan kosmetika dalam lapisan epidermis kulit. Liposom akan mengangkut bahan aktif krim penjagaan kulit menembusi sehingga ke dalam lapisan epidermis bawah supaya tindakan bahan aktif menjadi lebih berkesan. Tanpa liposom, bahan aktif yang terdapat dalam krim penjagaan kulit, misalnya vitamin C, mudah dioksidakan.